Buletin Didik 14 Januari bersama saya Syafri Izan Wahab. Assalamualaikum dan salam hormat. Kementerian Pendidikan KPM komited dalam memastikan sesi persekolahan bersemuka bagi tahun ini terus berlangsung mengikut jadual yang ditetapkan. Biarpun menyedari terdapat peningkatan kes penjangkitan COVID-19, pelbagai langkah progresif terus diambil bagi memastikan murid terus dapat belajar dalam keadaan yang bersesuaian. Ujarnya, 2 tahun kebelakangan ini memberi kesukaran kepada ibu bapa, murid-murid, warga pendidik serta sektor pendidikan secara keseluruhannya. Begitupun, perbincangan dengan Kementerian Kesihatan KKM berhasil memastikan agenda pendidikan anak terus berlangsung. Dalam apa jua keadaan, kita sentiasa bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan supaya anak-anak kita dapat terus hadir bersemuka di sekolah walaupun kita tahu terdapat risiko untuk berlakunya peningkatan jangkitan COVID-19. Namun apa sahaja yang kita laksanakan, kita sentiasa duduk berbincang mengambil pandangan Kementerian Kesihatan Malaysia dan kita yakin dengan kerjasama ibu bapa serta anak-anak serta seluruh warga sekolah, insya-Allah anak-anak kita dapat terus hadir secara bersemuka untuk tahun 2022 ini. Selain itu, pihaknya akan terus memantau jangkitan mahupun kluster tertentu di sekolah dan menilai keadaan dari semasa ke semasa. Tambah Datuk Dr. Razi tidak dinafikan dalam peralihan ke fasa endemik akan berlaku banyak jangkitan khususnya dari luar sekolah. Namun apa yang penting adalah memastikan pelajar terus mematuhi SOP yang ditetapkan oleh sekolah, termasuklah menjalani ujian saringan COVID-19. Sebelum ini 10% murid sekolah rendah dilaksanakan saringan menggunakan saliva di sekolah. Namun begitu, bermula pada minggu ini saliva test ini kita berikan kitnya kepada ibu bapa untuk pada anak-anak ini untuk dibawa balik dan dilaksanakan di rumah. Jadi SOP-nya adalah untuk ibu bapa bagi anak-anak mereka yang dibekalkan kit tersebut perlu memastikan test tersebut betul-betul dilaksanakan dan melaporkan keputusannya kepada pihak sekolah. Ujarnya lagi, mencari keseimbangan dalam aspek pendidikan dan kesihatan melalui sistem penggiliran adalah langkah terbaik. Bagaimanapun pengecualian yang diberikan untuk murid tahun 1 dan 2 adalah bagi memastikan mereka mendapat pengalaman merasai sesi persekolahan sepenuhnya, sementara murid tahun 6 pula sebagai persediaan memasuki sekolah menengah. Beliau ditemui selepas majlis wadah aspirasi yang berlangsung di Putrajaya siang tadi. Majlis turut menyaksikan penyerahan peranti kepada 35 orang wakil pelajar daripada 480 pelajar yang layak menerima sekitar wilayah persekutuan. Dalam pada itu, KPM sedang membangunkan sistem pengurusan inventori bagi memastikan tiada pembaziran berlaku dalam pengurusan sekolah. Sistem ini membolehkan pihak sekolah membuat analisa perbelanjaan mereka berbanding sekolah-sekolah yang lain. Melalui pelaksanaan sistem ini, pihak kementerian dapat menilai punca pembaziran yang berlaku sekaligus melaksanakan intervensi yang lebih cekap. Ada sekolah yang waktu kami melawat dalam tempoh PKP, walaupun sekolah ditutup, bil airnya masih beribu-ringgit. Padanya itu satu keadaan di mana agak janggal. Sekolah ditutup, tidak ada murid di sekolah, tapi bil airnya beribu. Sebab itu kita go satu persatu untuk melihat apakah puncanya. Sistem yang dibangunkan ini juga dapat memastikan aset yang dibekalkan dapat digunakan secara optimum. Bagaimana kita lihat ada aset-aset dalam konteks tadi saya bercerita oven sebagai contoh, berbelas-belas oven tidak pernah digunakan. Sedangkan ada keperluan untuk institusi kita yang melaksanakan program catering sebagai contoh. Jadi kita boleh pindahkan. Sebab itu satu inventory management system yang lebih menyeluruh akan dilaksanakan dan kita telah mula laksanakan dalam konteks pengurusan banjir. Perabot-perabot yang rosak ini kita ada. Pengagihan bantuan awal persekolahan BAP kepada murid yang bakal memasuki tahun 2 hingga tingkatan 5 pada 21 Mac bagi sesi persekolahan 2022-2023 akan dilaksanakan mulai 17 Januari ini. Kementerian Pendidikan memaklumkan murid tahun 1 hingga tingkatan 4 dalam kalangan isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah yang sedang dalam sesi persekolahan 2021-2022 juga layak menerima bantuan itu.
Bagi murid tahun 1 yang akan mula mendaftar masuk ke sekolah pada 21 Mac, pemberian BAP akan dilaksanakan selepas proses pendaftaran selesai. Bagi sesi persekolahan 2022-2023, kerajaan bersetuju meningkatkan kadar BAP kepada RM150 untuk seorang murid berbanding RM100 sebelum ini. Bantuan ini bakal memanfaatkan 3 juta penerima. Pemberian BAP akan dibuat secara tunai atau dikredit ke akaun bank bagi murid yang mempunyai akaun bank. Sekiranya pemberian secara tunai, pengagihan akan dilaksanakan di sekolah. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB akan mengemukakan cadangan kepada kerajaan untuk menaik taraf kelayakan pendidikan guru Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas ke peringkat ijazah. Tegas menterinya, Datuk Seri Mahathir Khalid, cadangan itu bertujuan memberi satu lonjakan baru dalam pendidikan Tabika Kemas. Datuk Seri Mahathir berkata ketika ini terdapat 11,000 guru yang mengajar di Tabika Kemas berkelulusan diploma dan sudah tiba masanya taraf pendidikan mereka dipertingkatkan ke ijazah. Selain pada masa sama mengekalkan guru sedia ada dan memberi ruang kepada mereka untuk menyambung pendidikan. Memberi satu lonjakan dalam mandat pendidikan khususnya yang melibatkan Tadika Kemas. Sekarang ni diploma, level diploma yang mengajar. Mungkin kita boleh fikir supaya yang mengajar di Tadika Kemas tu ijazah. Sebab di Tadika lain sudah ada ijazah. Jadi sudah sampai masanya Kemas juga kita nak tingkatkan daripada diploma kepada ijazah. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Amanat Tahun Baru 2022 kementeriannya di Putrajaya siang tadi. Tambahnya, KPLB akan terus memberikan fokus kepada pembangunan belia luar bandar melalui pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET dengan meningkatkan kualiti pengajaran dari semasa ke semasa agar program kemahiran ditawarkan kekal berada pada tahap tinggi. Penggunaan bas elektrik penuh akan dimulakan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan bandar besar sebelum diperluaskan ke seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia sebagai usaha kerajaan untuk mencapai status neutral karbon seawal tahun 2050 di negara ini. Katanya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) membuat tempahan 60 bas elektrik penuh daripada pengeluar bas kumpulan SKS Bus yang akan diperolehi secara berperingkat bermula tahun ini hingga 2023. Syarikat itu mempunyai pengalaman lebih 50 tahun dalam industri pembuatan bas dan antara pengilang bas buatan Malaysia yang dilengkapi bantuan kilang robotik. Beliau berkata demikian selepas melawat kilang terbabit di Puchong, Selangor. Statistik membabitkan kes kesalahan jenayah seksual terhadap kanak-kanak menyaksikan peningkatan dalam tempoh pandemik COVID-19. Menurut Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat, antara tahun 2020 dan 2021, peningkatan pendaftaran kes itu meningkat sebanyak 42%. Jelas Tun Tengku Maimun, peningkatan mendadak itu adalah masalah serius dan menyebabkan pihaknya telah mengadakan dialog bersama Badan Eksekutif untuk mewujudkan lebih banyak mahkamah jenayah seksual kanak-kanak. This will entail an increase in the number of posts allocated to the judiciary to sit in these courts. We hope this step helps to bring down the numbers. Beliau berkata demikian dalam ucapan pembukaan tahun perundangan 2022 di Istana Kehakiman di Putrajaya siang tadi. Turut hadir Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Rohana Yusof, Hakim Besar Malaya Tan Sri Azhar Mohamad, Hakim Besar Sabah Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun.
ini merupakan landscape digital yang menunjukkan tanah Sundaland. Dahulu ia merangkumi Asia Tenggara iaitu Thailand dan juga Malaysia, termasuklah selatan China. 112 hingga 129 juta tahun yang dahulu, tanah ini sungguh luas, dihuni oleh pelbagai spesies dan ia bebas merentas dan berinteraksi sesama mereka tanpa batasan. Keluarga Spinosaurid dikenali dengan tulang belakang tinggi yang boleh membentuk bonggol ataupun seperti layar. Satu lagi ciri unik keluarga ini ialah tengkoraknya yang panjang mirip buaya. Spesies terbesar keluarga Spinosaurid mempunyai sel deria di hujung muncung yang membantunya menangkap ikan. Bentuk gigi kon yang unik pada setiap spesies Spinosaurid membolehkan mereka menggigit erat ikan licin yang cuba melepaskan diri. Teng Yu Hei, pelajar paleontologi Universiti Malaya, berjaya menemui fosil gigi beberapa jerung air tawar berhampiran tapak penemuan asal fosil Spinosaurid. Ini mungkin bukti yang menunjukkan menu ikan yang dimakan oleh spesies tempatan. Bekas Dekan Fakulti Perubatan Universiti Malaya yang juga pakar penyakit berjangkit, Profesor Datuk Dr. Adiba Kamaruzaman mengharumkan nama Malaysia. Beliau disenaraikan dalam Forbes 50 over 50 Asia 2022 yang diumumkan minggu ini. Pengiktirafan itu meletakkan nama Dr. Adiba sebaris tokoh wanita terkenal dunia. Jelas beliau, pengiktirafan itu diharap dapat menjadi inspirasi kepada generasi muda, terutamanya wanita, untuk berdaya saing ke peringkat antarabangsa. Antara nama yang turut disenaraikan oleh Forbes ialah Naib Presiden Amerika Syarikat, Kamala Harris, Speaker Dewan Perwakilan Amerika, Nancy Pelosi, serta pakar biokimia dan Naib Presiden Kanan BioNTech, Kathleen Carrico. Di samping itu, Dr. Adiba adalah saintis Asia pertama dilantik sebagai Presiden Komuniti AIDS Antarabangsa IAS untuk 2 tahun bermula 11 Julai 2020. Beliau juga merupakan pakar HIV AIDS serta menubuhkan Pusat Kecemerlangan Penyelidikan AIDS selain pengerusi Yayasan AIDS Malaysia serta Profesor Adjunct di Universiti Yale. Turut tersenarai dalam 50 over 50 kali ini ialah pelakon dan penerbit kelahiran Malaysia Tan Sri Michelle Yeoh. Koloni pembiakan kira-kira 60 juta ikan ditemui di Laut Weddell, Antartika. Ia sekaligus muncul sebagai koloni pembiakan terbesar di dunia. Koloni pembiakan ikan itu dipercayai menempatkan ice fish yang mempunyai tengkorak dan darah luit sinar menjadi satu-satunya haiwan vertebrata yang tidak mempunyai sel darah merah. Koloni pembiakan ini ditemui pada Februari tahun lepas oleh kapal penyelidikan Jerman Polarstern yang meneliti dasar laut menggunakan sistem kamera bersaiz kereta. Penyelidik Alton Purser dari Institut Alfred Wegener Bremerhaven, Jerman memaklumkan koloni pembiakan berkenaan ditemui satu persatu dalam tempoh 4 jam. Kawasan koloni terbabit dianggarkan seluas lebih 240 km persegi dengan secara purata satu sarang ikan bagi setiap 3 meter persegi. Setiap satu sarang sedalam 15 cm dan berdiameter 75 cm serta mengandungi 1,735 telur ikan. Selepas Spider-Man No Way Home memecah rekod box office di pawagam seluruh dunia, superhero Marvel itu kini memecah rekod di sesi lelongan pula. Menariknya, rekod dicipta hanya melalui satu muka surat daripada buku komik Spider-Man. Dalam sesi lelongan di Dallas, Amerika Syarikat, muka surat itu adalah daripada komik Secret Wars No. 8 yang dikeluarkan pada 1984. Hasil seni Mike Zack itu menandakan penampilan pertama sut hitam Spider-Man yang seterusnya mencetuskan kemunculan watak Venom. Lelongan dimulakan pada harga $330,000 dan akhirnya terjual dengan nilai $3.35 juta, juga memecah rekod untuk lelongan satu muka surat.
turut terjual satu daripada beberapa cetakan komik pertama Superman bernilai $3.18 juta sekaligus menjadi salah satu daripada buku paling mahal pernah dilelong. Sukan, badminton terbuka India. Penampilan pertama beregu campuran negara Chan Pengsun dan Valerie Seo tersekat pada suku akhir. Mereka terpaksa akur tumpas kepada pilihan kedua dari Rusia petang tadi. Bagaimanapun suasana tetap ceria apabila 4 wakil negara mara ke separuh akhir. Tampil selaku pilihan kelima, Pengsun dan Valerie cuba memberi tentangan. Namun pengalaman nyata berpihak kepada gandingan Rusia juga pilihan kedua kejohanan dengan kemenangan 21-14, 21-13 dalam masa 29 minit. Bagaimanapun kekecewaan Pengsun dan Valerie pantas ditebus dua lagi beregu campuran negara untuk mara ke separuh akhir. Tan Kian Peng dan Lai Peng menepati status selaku pilihan pertama apabila menundukkan satu lagi gandingan Rusia, Konstantin Abramov dan Anastasia Akchurina. Pasangan negara menang 21-10, 21-14. Menyusul kemudian ke separuh akhir gandingan Cheng Tan-ji dan Pek Yen Wee. Mereka juga mudah mengalahkan pasangan tuan rumah Venkat Gaurav dan Juhi Dewangan. Menambah kegembiraan kem negara, kemenangan beregu lelaki Ong Yew Sin dan Teo Yi Yi. Mereka ke separuh akhir apabila mencatat kemenangan 21-7, 21-7 ke atas beregu tuan rumah. Sementara itu, Persekutuan Badminton Dunia BWF mengesahkan 7 pemain terpaksa menarik diri daripada terbuka India selepas diuji positif COVID-19 susulan ujian mandatori RT-PCR. Pasangan beregu yang menjadi kontak rapat 7 pemain itu turut menarik diri dari kejohanan. Daripada 40 perlawanan, pusingan kedua yang menawarkan wang kemenangan keseluruhan RM1.67 juta hanya 29 yang berlangsung. Protokol ujian dilaksanakan sejajar dengan panduan dan peraturan BWF serta Persatuan Badminton India bagi memastikan kesihatan serta keselamatan semua pemain terjamin. Antara yang menarik diri bintang tuan rumah K. Srikan dan Ashwini Ponnappa. Srikan naib juara perseorangan lelaki pada kejohanan dunia di Huelva, Spanyol bulan lalu adalah pilihan utama kejohanan dan terpaksa memberi kemenangan percuma kepada pemain Denmark Kim Brand. Terdahulu keseluruhan skuad England turut menarik diri sebelum kejohanan apabila pakar beregu Sean Vendy dan jurulatih Nathan Robertson didapati positif COVID-19. Legenda bola sepak negara Sarbagat Singh yang meninggal dunia akibat serangan jantung Rabu lalu selamat disemadikan di ibu negara siang tadi. Keluarga bola sepak negara serta rakan terdekat hadir memberi penghormatan terakhir. Apa yang pasti, jasa dan sumbangan mendiang kepada industri bola sepak negara dan sukan tanah air akan tetap dikenang dalam lipatan sejarah. Mayat mendiang Sarbagat Singh yang sinonim dengan panggilan Shebi berada di krematorium Shamsan Bumi Hall untuk upacara persemadian mengikut amalan Punjabi di Jalan Lok Yew selepas dibawa dari Skudai Johor pagi tadi. Isterinya Harbans Kaur serta dua anaknya Natasha Kaur dan Sonuljit Singh yang berada di sisi menerima ucapan takziah tetamu yang memberikan penghormatan terakhir. Selain saudara mara dan rakan, pemergian Shebi pada usia 61 tahun nyata memberi kesan mendalam kepada penggiat sukan tanah air khususnya bola sepak. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Dato' S. Sivasundaram dan bekas pengendali Harimau Malaya Kebangsaan yang kini melatih Brunei, Dato' K. Rajagopal antara yang hadir. Bekas jurulatih hoki dan rugby negara Sarjit Singh dan Lee Nyuk Fah tidak ketinggalan menziarahi mendiang. Turut kelihatan rakan bekas pemain antaranya Subadon Aziz, T. Gopinath Naidu dan S. Balachandran yang sama-sama memperkuatkan Kuala Lumpur pada era gemilangnya. Selain Zainal Abidin Hassan, Dollah Saleh, E. Ella Verasan dan Santok Singh. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang bersama-sama mendiang menggerakkan projek pasukan My Team pada 2006 juga datang memberikan penghormatan disusuli Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Kehilangan beliau amat dirasai bukan saja kepada peminat-peminat bola sepak sewaktu zaman permainan beliau
seperti saya, tetapi saya kira para peminat sukan di masa kini juga amat menggemari cara beliau menyampaikan pandangan sebagai pandit. Hari yang sedih untuk bola sepak yang bekas pemain Malaysia, KL, dengan saya pernah bermain dengan dia. Jadi memori saya dengan dia lama juga. Saya bermain dengan dia sejak 87 ya. Piala Malaysia 87, 88, 89. Sebi dengan saya satu rumah di Ipoh. Kita tinggal di Ipoh. Sebelum tu kita main Kuala Lumpur, kita menang 2 FA Cup bersama Kuala Lumpur Tan Sri Elias Omar. Dengan Sebi saya selalu keluar dengan dia. Pagi petang saya Subhadron Serbaget Singh. Kalau China we travel banyak. Ke perkembangan bola sepak Liga Super Qatar, Al-Duhail melonjak ke tangga teratas untuk memintas Al-Sadd selepas menewaskan Al-Gharafa. Bertandang ke arena Al-Gharafa, Al-Duhail membuka jaringan seawal minit ke-14 menerusi Ed Milson sebelum Michael Olunga menjadikan kedudukan 2-0 2 minit selepas rehat. Masuk minit ke-56, Al-Duhail menambah jaringan ketiga menerusi Al-Muiz Ali. 3 minit berselang, Al-Gharafa merapatkan kedudukan hasil percubaan Gabriel Pires dan tuan rumah terus menekan lawan dengan gol kedua Ahmed Al-Ghanehi 10 minit kemudian. Bagaimanapun kebangkitan Al-Gharafa segera dilenyapkan Rabih Busafi untuk kemenangan 4-2 Al-Duhail. Pada satu lagi perlawanan, Al-Sailia turut gagal memanfaatkan kelebihan di gelanggang sendiri. Menentang Al-Arabi, tuan rumah akur dengan kekalahan tipis 0-1 hasil jaringan Abdul Kadir Ilyas pada minit ke-26. Kemenangan ini membolehkan Al-Arabi naik ke tangga keempat. Seorang jurutera Rusia, mereka cipta sebuah basikal khas untuk kegunaan di musim sejuk. Paparan inovasi itu mengakhiri Buletin Didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.